singa menawan keluarga bahagia. Salah Sayyidina Muhammad. Ada lagi? Singa ada lagi, ya? Makan budak-budak ni, singa ni. Saya ada hutang dengan singa, tapi saya dah tak mampu bayar. Kemudian bunga makin naik, saya bayar tapi putus, dan sekarang saya tak mampu bayar. Saya dah bayar harga barang tu lebih dari separuh. Soalan saya, wajibkah bayar hutang tu sampai habis? Saya tahu orang ni macam ni masalah dia. Dia sebelum nak berhutang tu kena tanya dulu. Bila dah terjerat barulah dia nak bertanya. Jadi ceritanya nasib dia jadi bubuk lah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Orang kita memang passion tu, tapi tak apa. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam, tolonglah selamatkan diri daripada unsur-unsur berhutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang membawa kepada kemurkaan Tuhan. Bila mana kita berhutang, kita beli barang, kita berhutang dan kita kena bayar lebih daripada barang, itu dipanggil riba. Maka sebab itu saya pesan pada diri saya kita semua, belilah barang apapun, tapi pastikan jangan ada unsur ribawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berat ni, berat. Sebab riba ni ialah satu jenis muamalah yang Allah mengisytiharkan peperangan kepada orang yang mengambil harta riba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai contoh kad kredit. Kad kredit ni kita beli kereta baru. Bila beli kereta baru, nanti syarikat kad kredit ni dia akan ligan kita. Kita nak ada kad ni. Jadi kita pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita salah kita ambil. Baik, kita boleh ambil kad kredit, tapi kita kena tanya, adakah dia berasaskan Islam ataupun dia konvensional? Baik, kalau kita kata kita ambil kad kredit yang berasaskan konvensional, walaupun kita bayar on time, tapi kita terlibat dengan ekonomi riba. Apa usah kami ambil, tapi kami bayar, dia sudah cukup kami bayar. Pun macam tu, kita dah terlibat dengan ekonomi ribawi. Jadi subhanallah, beli kereta. Hari ini dah ada sistem perbankan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya nak kata totally Islami, tak boleh kata juga. Sebab akhir zaman ni, sekurang-kurang kita kena kesan ribawi ni, kita akan terkenal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebu-lebu riba. Kita nak salat macam mana? Bank kita, dia masih berkait dengan bank negara. Bank negara berkait dengan bank dunia. Nak lepas ada lepas juga. Debu-debu tu kena juga. Nak secara patut-patut tak mampu. Melainkan kita kena keluar daripada sistem ni. Kita ada bank kita sendiri, masalah Sayyidina Muhammad. Kita bunuh sistem ribawi yang ada, yang dikuasai oleh Yahudi. Ketika itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barulah kita selamat daripada kesan-kesan ribawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahaya dia orang terlibat dengan kesan-kesan ribawi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak pelihara dia, ketika nak mati boleh tercabut iman dia. Auzubillah min dzalik. Pasal fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Izinkan peperangan daripada Allah dan Rasul, kesan ribawi. Jadi selamatkan, elakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak beli rumah, nak beli kereta, jadi pastikan kita duduk dalam perbankan Islam. Lihat itulah usaha yang telah dibuat oleh panel syariah, ulama-ulama kita untuk menyelamatkan orang awam daripada terjerat dengan pinjaman yang berunsur ribawi. Terima kasih pada para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
yang telah mengarahkan fikiran mereka sampai terbentuk perbankan Islam. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beli kereta dengan sistem yang perbankan Islam, kita selamat dah. Sebab bank dia panggil sistem dia sewa beli. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad sewa beli, kita sewa. Jadi bank masalah Sayyidina Muhammad sehingga mana kita habis bayar, jadi barulah dia akan jadi hak milik kita. Dan ni kita macam sewa dengan bank. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau waktu sama kita boleh cover line. Tengok dia punya masalah Sayyidina Muhammad, harga dia kalau bayar cash begini, kalau bayar tangguh begini. Jadi kita masalah Sayyidina Muhammad cover dengan sistem yang ada, kita angkat harga kedua. Kita angkat dengan harga kedua. Mana kita beli dengan harga yang kedua. Ini untuk cover masalah Sayyidina Muhammad di atas sistem yang sedia ada. Alhamdulillah. Okey, macam mana kalau dah terlibat macam ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama sekali kena minta ampun banyak dengan Tuhan. Pasal buat dalam keadaan kita tak tahu. Jadi bila kadang-kadang kita orang ni bayar separuh dah, tapi separuh dia bayar tu baru dia bayar bunga, dia tak bayar lagi hak sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita minta ampun kat Tuhan, kena menangis banyak dan bagi Tuhan murahkan rezeki. Jadi saya nak bagi amalan murah rezeki ni, saya dah bagilah pada banyak kali. Amalan ni bukan sekat murah rezeki, amalan ni amalan bagi jadi kaya. Jadi orang yang duk ni buatlah amalan ni, iaitu baca bismillahirrahmanirrahim, baca surat inna a'tainal kautsar tu, baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, baca 1000 kali. Jadi baca ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2 jam lah, 2 jam ataupun 2 jam setengah sampai habis dia baca masalah Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kalau dia dengan izin Allah bagi dia kaya lepas selesai. Tapi kena buat sungguh-sungguh. Dan jangan buat dalam keadaan kita tak yakin. Yakin sungguh-sungguh kalau kita buat, Allah bagi. Alhamdulillah, semua yang saya telah bagi dan telah amal, dah pun ada duit dan boleh kita kaya lah. Masalah sama, no? Kaya lagi. Jadi bila rezeki kita memasuk, masalah saya lebih daripada keperluan kita. Contoh kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang miskin ni dia perlu 10 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi dia hanya ada 7, tu miskin. Kalau dia hanya ada 3, dia panggil fakir. Tapi kalau perlu 10, lebih pada 10 duit kita ada, kita kaya. Dan bila dah lebih pada 10 masalah Sayyidina Muhammad, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka bolehlah kita bayar hutang masalah Sayyidina Muhammad untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melepaskan diri daripada ekonomi riba ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, saya pun tak nak kata macam mana. Dah kita dah tersaruk ya. Bila dah tersaruk ni masalah Sayyidina Muhammad, itulah cara nak melepaskan diri daripada sistem yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah bagi pelepasan pada hamba Allah yang bertanya ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan berhutang juga. Bagaimana orang berhutang dengan saya dan janji nak pulang hingga saya jam untuk hidup dan sekolahkan anak dan terpaksa meminjam orang lain. Saya tak nak hutang tapi terpaksa untuk bayar rumah, sewa dan kehidupan saya. Selalu berdoa agar Allah tuntaskan hutang saya. Saya tak buat riba tapi saya pinjam orang. Saya nak pulang tapi orang yang hutang saya tak pulang-pulang duit. Hatta saya cuba cari alternatif lain tapi masih belum berhasil.
Pertanyaan saya takut mati dalam bagaimana saya takut mati belum sempat bayar, bagaimana? Guru, dah akhir zaman, takut saya tak sempat. Orang hutang saya bukan sikit, bukan sikit, banyak, lebih daripada 50k. Saya takut Tuan Guru sebab nasib saya di akhirat. Sekarang anak-anak saya belajar di madrasah. Saya ibu yang zalim dari diri sendiri yang minta doa, minta Allah lepaskan daripada masalah ini. Sama masalah ini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang berhutang dia satu bab. Cerita dia oleh kerana dah orang berhutang, jadi nak sekolahkan anak-anak pasal berhutang. Tapi syukurlah sebab dia tak libat dengan riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kalau dia dengan orang ni, ya, dengan orang yang kita berhutang, bismillah, iaitu jangan pamerkan pada dia bahawa kita ni tak mau bayar hutang. Macam mana pun mesti kita bayar juga kat dia. Allahumma salli ala sayyidina RM20, RM30, RM50. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan kalau kita mati belum sempat kita habis bayar hutang, kita harap insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni yang kita berhutang dengan dia, dia kata aku halalkan. Sebab orang ni aku nampak dia bersungguh nak bayar hutang. Kita harap macam tu. Sebab ada seorang sahabat saya, dia seorang imam, Allahumma salli ala sayyidina, dan orang yang sangat baik. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat pampasan orang buat jalan. Jadi satu orang ni dia main kat kawan saya ni, dia kata, Ustaz, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak hutang sikit kat Ustaz. Jadi oleh kerana dia tu imam, jadi kalau dia tak bagi, nanti orang kata apa tu imam ni kan. Jadi dia atas sifat dengan jawab dia ni, dia bagi hutang. Bila dia bagi hutang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, esok mai pula minta lagi. Ni wallah uji kawan saya. Jadi akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk mai. Satu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah jadi pangai lah. Mai minta hutang. Satu hari dia kata, Ustaz, tolong Ustaz pergi rumah saya. Orang rumah saya sakit. Akhirnya subhanallah, orang betul ni, orang bagus, dia pun pergi lah rumah orang ni, orang yang tadi ni, yang selalu meminta hutang kat dia tu. Bila dia pergi rumah orang ni, sampai rumah, Assalamualaikum, masuk Ustaz. Bila masuk dalam rumah, dia kata, isteri saya Ustaz sakit dalam bilik. Betul kawan saya ni, dia masuk dalam bilik, dia buka pintu, perempuan tadi pakai tang ke dada, dia rebah atas kawan saya. Kawan saya pun tak semena-mena sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Entah macam mana, ketika tu dia ambil gambar. Bila dia ambil gambar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas tu dia kata, Ustaz, dia minta lagi, kalau Ustaz tak bagi, ni gambar ni viral. Ni zaman kita duduk ni, ni bukan zaman Tun Adok ni, ni zaman kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, kawan saya ni betul, dia sorang-sorang dengan kawan tu, minta bagi. Ustaz tak bagi, ni gambar nanti viral. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah dengan takdir Allah, dia pun dah tak ada duit, ada koperasi masjid. Jadi ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kawan yang faham ni benari koperasi ini, jadi akhirnya dia kata, Ustaz, saya boleh bagi, tapi Ustaz pada report polis. Dia kata, jangan. Dia tak mau report polis. Jadi akhirnya sebab banyak sampai ke peringkat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kawan saya ni berhutang orang tu, berhutang orang ni, jadi dia pun duduk dalam hutang.
Duduk dalam hutang. Dia tak mau report polis. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa dapat telefon daripada orang tadi. Dia dah tekanan lah, pressure lah. Bila orang tu nak duit juga, dia kemuncak tekanan perasaan dia. Waktu tu darah tinggi dia naik. Waktu dia jatuh tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, handphone jatuh, dia jatuh kembali ke rahmatullah, mati. Tapi pada hari disemunakan jenazah dia ni, muka dia elok. Dia orang yang dekat hutang dengan orang ni mati tak elok. Boleh dikatakan orang yang berhutang dengan orang tak bayar ni dia akan berakhir dengan su'ul khatimah, mati dia. Tapi kawan saya ni mati dia elok. Kata kawan saya yang menceritakan perkara ni, lepas dia mati pun saya tahu. Dia cerita Allahumma salli ala Sayyidina, yang menyebabkan dia jadi elok bukan sebab semua orang yang dia berhutang tu kata kami halal, kami redha. Sebab lepas tahu dia orang baik, lepas tahu isu, lepas tu kami halalkan. Tu yang nak beritahu. Jadi kalau orang yang kita berhutang menghalalkan dan meredai, selesai kita. Jadi bayarlah walaupun tak banyak, sikit. Jangan nak tunggu seketui sampai bila tak sampai duit seketui je. Jadi dengan harapan. Dah satu. Yang keduanya masalah Sayyidina Muhammad. Apa amalan yang kita buat? Kita baca Quran, kita sembahyang jemaah, kita hadir pengajian dengan Allah Tuhanku. Kalau ada pahala ni Tuhan, aku hadiahkan pahala ni kepada orang-orang yang aku berhutang dengan dia, tapi aku tak boleh bayar. Apa tujuannya? Supaya di akhirat esok, bila tengok pahala dia banyak, nanti ada satu di hati dia, aku halalkan hutang dia yang dia hutang di dunia, yang dia tak mampu nak bayar. Itu harapan. Ni saya jumpa masalah ni dalam kitab Lataiful Minat yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang hutang ni satu dah. Kalau dia ada orang yang jamin, insya-Allah kalau dia mati aku bayar, selamat. Kalau contoh isteri berhutang, suami kata tak apa, kalau yang pergi dulu abang bayar. Kalau ada anak, tak apa, kalau ayah meninggal kami bayar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, okey. Nak ada orang bayar, menjamin bayar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti Rasulullah kalau nak sembahyang, Nabi akan tanya, orang ni berhutang? Soalan Nabi pertama tu, orang ni dah berhutang? Ada Rasulullah, aku tak sembahyang, kata Rasulullah. Tak ada guna sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pada ketika tu, kalau ada para sahabat yang jamin, Rasulullah hutang dia saya bayar, baik Rasulullah aku salat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah